Apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alam nashrah laka sadrak. Sekarang ni nak pergi ke Balai Raya. Balai Raya Kampung Alor Serdang. Ada berjumpa dengan members, ahli-ahli RE, tujuan untuk bincang dengan aktiviti ahli Khalifah 99. 5 ni setengah kita sekali 51 sekejap sebulan. Apa khabar semua? Sihat ke? Jangan lupa sahabat semua tulis kalimah Assalamualaikum lah. Saya nak pergi ke kampung, ke Balai Raya Alor Serdang. Sambil tu nak cakap sahabat-sahabat semua lah, bahawa ada perbezaan di antara perkataan gagal dengan belum berjaya. Saya syurkan sahabat-sahabat semua bercakap dia lekat tabiat menggunakan perkataan belum berjaya daripada menggunakan perkataan gagal. Elakkan kita lekat tabiat sebut gagal-gagal, ubah je perkataan kepada masih belum berjaya. Kenapa? Kerananya setiap perkataan yang kita keluar kepada mulut kita dengan lidah kita ni yang beri kesan kepada emosi diri sendiri ataupun orang yang mendengar lantunan perkataan kita. Okey. Apa khabar? Waalaikumsalam kepada cikgu, sihat ke? Mudah-mudahan cikgu sihat lah, insya-Allah. Terima kasih kerana bersama daripada saya. Cuma lidah menepuh sikit. Sekarang ni di sana di Miri ni dah gelap dah. Sekarang ni di Jambi 5.23 masih terang lagi cuaca ni. Sana mungkin dah macam pukul 6.30 kot di sana ya. Sebab sana dia matahari naik awal, maka dia akan cepat awal lah. Sini masih terang lagi ni pukul 5.30. Ni nak pergi ke ni, ke Balai Raya Alor Serdang. Ada perjumpaan dengan ahli-ahli Khalifah 99 di bawah REA ya. Jadi sahabat-sahabat semua, perkataan ni berkesan sebenarnya. Sebut gagal, saya gagal lah buat benda ni, saya gagal lah berbisnes. Dengan perkataan saya masih belum berjaya lagi, kesan dia bukan saat kita sahaja ya. Dia akan beri kesan pada telinga yang mendengar juga. Sama ada yang mendengar diri sendiri, isteri, anak-anak, orang bawah kita, staf kita, pekerja kita, kerani kita, semua orang. Jadi orang je, bila sebut orang sahaja, maka setiap butir patah perkataan kita yang tersebut tu nak tak nak dia akan beri kesan pada emosi. Ini terima ni. Dia mesti kesan pada emosi. Cuma kesan baik atau buruk tu kadang-kadang dia serta-merta dapat lihat ataupun di masa yang akan datang. Tapi kok mana pun tetap dia beri kesan. Sebagai contohnya, kesan tak kesan saya sebut perkataan ni. Dengar betul-betul. Dia beri kesan pada emosi yang mendengar. Saya sahabat dengar saya sebut you dengar bila saya dengar telinga kan. Ada kesan dia. Contoh, bila kita sebut perkataan wanita, kita rasa lain. Kalau sebut ibu tunggal, kita rasa lain. Sebut janda, lain. Bosnya rasa lain. Pelacur, sundal malam, anak dara, dara sunti, sweet 17. Apa lagi? Janda berhias, ibu misali, wanita, hawa. Perkataan-perkataan ini dia boleh impak emosi berbeza, sedangkan dia merujuk pada yang sama. Nak beritahu bahawa perkataan kita ni gagal memberi kesan dengan berbeza kesan dia dengan sebut masih belum berjaya. Tak kira bidang apa, perguruan ke, bertukang, berkebun, berbisnes, buat bilai, apa lagi. Apa jua bidang ya, memasak,
bertukang, bisnes lebah kelulut tak berjaya. Sekarang sebut Allah, habislah KO, gagal lah bisnes kelulut aku contoh. Alah habis mati pokok-pokok buah tin aku mati, habis KO lah aku senang. Sebab KO gagal, dia beri impak besar pada emosi diri sendiri atau orang sekitar anda. Biasa kita sebut, saya masih belum berjaya lagi lah dalam perusahaan lebah dulu. Saya masih lagi belum berjaya dalam membuat pembiakan buah ting contoh. Saya masih belum berjaya lagi mendapatkan downline contoh. Saya masih belum berjaya lagi lah sebenarnya dalam mendapat pengaruh orang, dalam buat abilitas beramai. Beza. Beza. Gagal dengan masih berjaya, beza. Yang mana bermaksud, kalau kita sebut masih belum berjaya, memberi faham pada telinga mendengar bahawa kita masih berpotensi lagi untuk berjaya. Cuma masih belum berjaya lagi, belum tiba masa untuk berjaya. Beza kita sebut atau KO, gagal. Beza. So, bila kita faham keamatan bahasa ini memberi kesan pada emosi diri sendiri atau orang lain, maka memberi kesan juga kepada apa? Kuasa tindakan kita. Bila kita sebut gagal, KO, apa lagi? Malah, apa negatif, kita rasa tak mampu nak buat tindakan lagi. Tak ada mampu dah, rasa dah frust, rasa dah betul-betul putus asa. Tapi kalau sebut saya masih belum berjaya lagi sebenarnya, insya-Allah kalau usaha, nampak tak? Saya masih lagi belum berjaya, tapi kalau saya perbaiki lagi cara tindakan saya, cara saya buat AB live, ya, ubah suai segi masa, pengisian konten, insya-Allah saya akan berjaya dalam buat AB live untuk tarik ramai tengok. Biasa. Tapi kalau saya buat AB live, malah gagal saya dapatkan orang ramai, asyik buat gagal semua. Habis tiada saya buat. Tak ada tengok bila saya, tak ada potensi ko, tak ada harapan ko. Nampak tak? Pukulan emosi lebih besar, lebih kuat, impak negatif dia kepada kita bila mana kita menggunakan perkataan gagal. Gagal, ya. Saya baca komen tu, nanti baca semula, insya-Allah saya baca semula. So nak tak nak, poin penting yang saya ingin sampaikan ialah kita kena berusaha untuk tukar perkataan yang terbit, yang melalui lidah kita ni. Selama ni kita banyak menuturkan kata-kata ataupun kalimah-kalimah ataupun apa lagi perkataan lah yang berunsur-unsur total gagal, negatif. Kita tukar kepada mana-mana perkataan yang mengandungi unsur-unsur positif. Ini penting sangat. Contoh dari segi keagamaan, contoh saja. Bila kita sebut pertentangan, pertembungan di antara pelbagai agama. Contoh agama Islam dengan agama Kristian, banyak berlaku pertembungan. Lain kalau kita sebut, apa salahkah kita fikir dari sudut keserupaan, similarity, kesamaan, keserupaan antara agama yang adalah agama Kristian dengan agama Islam. Kan lebih baik. Tapi kalau cari pertentangan, kelainan, maka menyebabkan memberi impak kepada persepsi orang kepada sesama penganut agama. So lebih baik kita menggunakan perkataan yang membina dari segi potensi untuk berlakunya hubungan baik antara sama-sama kita. So dalam konteks AB Life sama juga. Tak kira buat AB Life ke, bisnes ke, apa saja bidang sama saja. Formula sama yang guna pakai. Contoh sendiri saya sebut, that's the point. Saya sendiri buat AB Life. Kalau saya sebut, aku buat AB Life, asyik gagal je tarik sebab tengok AB Life saya. Ada tengok lah, ferah lah aku, apa tak adil lah. Memberi impak yang cukup besar dan menyebabkan saya terus down. Tapi saya sebut, tak apa, mungkin
Saya perlu perbaiki cara sampai sebab saya masih lagi ada potensi. Maknanya masih belum berjaya lagi. Ada potensi untuk berjaya. Ada potensi untuk percaya. Dan memang betul lah. Sebenarnya kita perlu pasal amina kita, iaitu apa? Iaitu semua orang sebenarnya berpotensi untuk berjaya. Cuma cabarannya ialah kita lah tidak memiliki ataupun tak dapat tepat, tak menemui satu teknik formula tepat, cara tepat, strategi tepat, ilmu yang tepat untuk mencapai kejayaan tadi. Itu dia. Itu saja. So apa perlu buat? Yang tahu bahawa kita ada potensi untuk berjaya, maka kita semua tambah baik lagi, upgrade lagi teknik, ilmu, strategi yang ada sekarang ni. InsyaAllah kita akan berpotensi untuk berjaya. Sebab kita berkata masih belum berjaya. Sedangkan kita faham dan masih berjaya bermakna titik kejayaan berada di hadapan kita. Sampai masa nanti kita akan berjaya dengan kita melakukan upgrading pada ilmu, pengubahsuaian pada ilmu, maka tiba masa kita akan berjaya, insya-Allah. Tapi kalau sebut gagal lah, tak ada potensi lah, buntu lah, apa-apa sahaja perkataan unsur negatif total, buntu, KO, gelap, tak ada harapan, gelap gelamat, apa lagi, jalan gelap, apa namanya, tutup dapat G. Ini apa-apa perkataan yang menggambarkan kegagalan total, elakkan kita sebut. Kita kena ajar lidah kita. Dan hal ini saya sedang berlatih dan terus berlatih hari ini jugalah, supaya dekat tabiat. Sebab otak kita sampai poin ketiga ya. Poin ketiga ialah otak kita ni sebenarnya boleh diubah. Selama ni kita terbiasa sebut yang negatif sebab kita membiasakan lidah kita menyebut yang negatif. So automatically dia berada dalam bawah minda sedar, terlatih, terbuat sesuatu negatif juga. Tapi bila kita faham dan tukar perkataan, kita latih lama-lama kata benda yang baik, bagus, positif, dia akan masuk dalam minda sedar, dia akan menendang keluar, lupa yang negatif. Maka bila kita terlintas, terbuat, tercakap, maka dia akan terlantung daripada lidah kita, dia terzahir pada lidah kita sesuatu yang positif. So sama ada positif atau negatif, dia disebabkan oleh apa yang telah kita latih selama ni dalam kehidupan kita mungkin puluhan tahun yang lepas. So tentulah bila kemas, bila negatif otak kita nak buang susah, perlu masa. Tapi apa hal sekalipun tetap boleh diubah. Ini kelebihan otak manusia, otak kita semua, bahawa ia sebenarnya berpotensi untuk dikembali kepada fitrah asal, iaitu bersih. Tapi memang pun lahir-lahirnya manusia, satu anak Adam tak kotor. Tak kira dia lahir pada ibu yang Muslim, semua manusia, baby, semua putih bersih. Tapi perjalanan kehidupan dia tadi, godaan semasa, campuran semasa, macam-macam berlaku sepanjang kehidupan itu menyebabkan apa? Kerana kalau dia lahir pada ibu yang bukan Islam, maka otak dia telah diprogramkan daripada kecil lagi, hari lahir pertama sampailah hingga puluhan tahun, sesuatu negatif, maka pastilah konkret yang negatif perlu masa untuk dibersihkan. Itu sahaja sebenarnya. Tapi ikut-ikut manusia sebenarnya bila ke dunia semua bersih, molek. Okey, masuklah dia sebab manusia termasuk mindset kita, pemikiran kita sebagainya. Okey, insya-Allah saya sampai dah ni. So ayo kita berusaha untuk jadi lidah kita dekat tabiat untuk mengucapkan sesuatu yang positif. Terima kasih pada Encik Yusof LBG. Terima kasih sampai ni. Okey. Sebenarnya apa saya cakap bukan untuk anda ya. Saya perlu ulang. Apa saya cakap ni bukan untuk anda sebenarnya. Saya selalu ulang supaya jangan ingat saya nak mengajar, tak. Saya cakap adalah latihan, training supaya manusia dekat tabiat memperkatakan sesuatu berbaik. Menggunakan apa? Menggunakan platform FB Live. Anda boleh gunakan FB Live
Sebenarnya kalau kita faham secara betul, di dalam penggunaan abiliah ni banyak yang kita boleh pakai sebenarnya. Saya kalau faham ya, saya guna abiliah sebenarnya untuk saya sendiri berusaha untuk mengubah mindset lah. Mengubah mindset yang selama ni berkarat dengan negatif. Dengan buat abiliah, saya asah lidah saya supaya terbiasa balik, bermula daripada awal balik, supaya dekat tabiat sikit-sikit, supaya banyak mengeluarkan perkataan yang positif. Gunakan abiliah, terpulanglah kepada anda nak guna platform apa. Tapi nak beritahu bahawa sini ada ruang dan ada jalan untuk kita mengikis keluar apa-apa yang negatif yang mungkin ada dalam minda kita daripada kecil lagi, kerana pengaruh pada situasi ibu bapa kita, rakan-rakan sepermainan, rakan-rakan sekolah dan sebagainya. So benda ni perlu masa lah untuk kita flush out apa sahaja yang berkarat negatif selama ni ada otak kita ni. Saya banyak guna abiliah, tak suai saya betul. Saya guna abiliah bukan untuk mengajak anda. Saya cakap benda elok, positif ni sebenarnya untuk mengembalikan balik, mengikis buang negatif, mengembalikan balik setinggi mungkin, seoptimal mungkin sesuatu yang positif melalui abiliah. Bila saya cakap abiliah ini benar-benar baik, elok, sikit-sikit, berhari, by minggu, by bulan, by tahun, insya-Allah akan lekat tabiat lah memperkatakan sesuatu yang baik-baik. Itu nak beritahu bahawa manusia sebenarnya boleh di otak manusia boleh diubah, tapi bergantung pada ketebalan negatif lah. Kalau anda memiliki tahap ketebalan negatif cukup tebal, pastilah perlu masa yang lama. That's why dalam kehidupan manusia ni ketebalan tahap tebalnya negatif atau positif banyak dipengaruhi oleh akhlak atau perlakuan ibu bapa kita. Tak lagi dah. Lahir manusia, saya anda semua bersih, tapi apa yang diperlakukan oleh mak ayah kita masa kecil, hari pertama, hari kedua dan seterusnya hingga hari ni, sebagai kita matang dewasa cerdik ni, banyak dipengaruhi oleh khenah-menah akhlak, perlakuan ibu bapa kita. Kita duk hisap ibu susu, kita perhati, start absorb apakah kelakuan, apakah perilaku ibu bapa kita. Kalau kita memiliki ibu bapa yang tak bagus, di pelakuan ibu bapa tadi, kita akan menterjemahkan ataupun mengabsorb, menyerap masuk apa sahaja kelakuan yang tak baik daripada mak ayah kita. So itu suatu hal yang kita perlu faham lah, ya. Manusia pertama yang menentu corak kita putih adalah ibu bapa kita. Kita boleh bertatih, boleh berlari, pergi sekolah rendah, mulalah pengaruh orang lain, kawan, rakan-rakan sepermainan sekampung sebagainya juga memberi kesan kepada corak mindset kita nak olah macam mana. So inilah yang saya perlu sebut untuk saya sendiri. Tak lupa kerangka ini sebab apa? Ia sebenarnya bila kita faham kerangka tadi, kita boleh tengok di kerangka mana kita terlekat. Sebagai kiasan, mana mungkin akan lekat mata, telinga, hidung, otak kalau tak ada terlebih dahulu kerangka manusia. Dengan adanya tulang temulan keras ini, maka baru letak otak letak di kerangka tengkorak kepala, mata letak di sini. Kalau tidak ada kerangka tulang, tak boleh letak. Manusia akan lembek, macam agak agar. Tapi kita boleh kukuh macam ni sebab kita ada kerangka. Sama juga dalam mindset manusia. Kerangka memang paling penting. Bila kukuh kerangka, jelas fungsi kerangka, mana kerangka otak untuk korak kepala, untuk letak mata, hidung, jelas ini fungsi kepala, kerangka otak. Kerangka dada, telah rusuk tempat letak jantung, paru-paru, limpa, hati dan sebagainya. Kat perut pula, kerangka perut untuk organ perut. Dan segitulah. So bila kita faham kerangka ni, kita check, aku rupanya terlekat, terhalang, tak boleh pergi kerana kerangka kat mana. Kerangka kat mana. So kita boleh tackle, selesaikan setiap problem fasa demi fasa. Itu kata kerangka. Kalau mungkin anda ada tak boleh berubah kerana di fasa maknanya tak menemui jalan hidup sebenar yang betul total, yang betul bersih, selesaikan bahagian terdahulu. Kalau setengah orang tu dia ada masalah terhalang pada kerangka kehidupan kebendaan, tidak ada rumah contoh, selesai bahagian rumah dahulu.
So bila ada rumah, ada selesaan, barulah boleh masuk ke next fasa yang saya kata kerangka tadi. So nak sebut kerangka boleh, nak sebut fasa pun boleh, nak sebut stage pun boleh, sebutlah apa istilah, tapi apa istilah sekalipun tetap tak boleh lari daripada fasa demi fasa, kerangka demi kerangka, stage by stage. Alright, so inilah kepelbagaian yang saya cuba sampaikan ini. Perlu saya maklum bahawa niat saya bukan untuk mengajak anda dan you boleh guna teknik ini. Macam Yusuf LBG ke, macam cikgu kita ya, Syahrul Zulkifli ke, cikgu lebih tahu lah sebab dia ada menggunakan teknik ini, sebab cikgu banyak menggunakan yang panggil istilah lesson plan. Panggil lah lesson plan pun boleh. Lesson plan lah kerangka lah, step by step nak ajar apa. So kalau kita faham poin asas ni, maka anda boleh olah dalam pelbagai bidang. Saya alhamdulillah memahami prinsip ini. So bila bercakap tentang pokok durian, kita tahu kenah-menah kerangka fasa demi fasa untuk hidupkan, suburkan pokok durian. Kalau macam Encik Yusof, bahagian pertanian, bahagian cari ikan sebagainya. So ada stage-stage dia. Saya pernah lalu sebenarnya Endar Rompin, sebab saya pergi ke Taman Negeri Endar Rompin sampai pergi. Nak ke Endar Rompin tu ada satu perkampungan. Situ banyak perkampungan orang asli. Saya tahu sebab saya pergi 2-3 kali dah. Lalu nak ke Johor, lalu ikut Endar Rompin. Ya, semasa saya bertugas di TDMK IBAM, masa di TDM Kuantan, saya pergi ke Johor, pergi ke Pulau Tioman. Saya naik di sungai di Tanjung Gemuk apa saya lupa dah. Tanjung Gemuk asalnya, nak ke Pulau Tioman. Itu cerita lebih kurang 20 tahun lepas lah. 20 tahun lepas lah. So itulah sahabat-sahabat semua. Saya harap bila sahabat Abil Life ini dia faham teknik ini, letakkan perkataan kalau terus saya buat Abil Life sekarang, tak ada tengok lah, maknanya saya masih lagi belum berjaya. Kalau kata gagal sahabat Abil Life, tak tengok lah, jangan. Saya masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan selama mungkin otak Abil Life saya. Dah setahun bulan ni saya dah tahu, ada ilmu, ada kerangka dia, ada frame, ada stage dia, iaitu saya beri ni hal lain lah, ni hal lain, termasuk hal lain ni, bab lain pula ni, nota tambahan, iaitu ini tips. Antara sebab mengapa orang tak ramai tengok Abil Life saya, anda, kita semua yang nak buat, ya, ada banyak sebab, ada banyak faktor. Dan saya boleh buat sebab saya tahu, iaitu walaupun kalau anda guna FB profile ke, FB group ke, FB page ke, walaupun anda memiliki ramai fans sekalipun, tak semestinya ramai tengok Abil Life yang anda buat. Kenapa? Kerana nombor satu, antara ialah kerana anda telah tersilap. Apa lagi? Memilih kawan yang tak sama minat dengan awak. Ini penting. Tak sama minat dengan bidang awak yang bawa. Sebab dalam bermain FB ni kita nak faham, kalau kita salah milih kawan, mana minta kawan dengan orang yang minat tentang kereta, kita bawa pengisian dari FB Live kita, FB group kita tentang lembu, maka walaupun dia berfriend kita, walaupun dia friend kita sekalipun, dia tak akan tengok sebab bukan sama minat dengan dia. So poinnya lah, nombor satu, anda tersalah memilih friend ke, liker ke, fan ke yang sama minat dengan bidang awak. Jadi kalau anda nak guna FB profile untuk memastikan ada ramai orang yang memberi respon pada FB anda kena berfriend, minta berkawan dengan orang yang sama bidang dengan awak. Antara cara untuk tahu apa bidang yang sama dengan bidang awak, tengok pengisian FB profile dia tu. Tengok pengisian FB profile tu. That's why kalau kita just simply begitu mudah berkawan dengan orang tanpa memerhati pengisian FB profile dia, anda rugi sik. 5,000 orang yang diberi oleh Mas Kebab untuk FB profile tadi, kalau anda berkawan dengan orang tak sama minat dengan awak, rugi sik. Rugi 5,000 orang tadi. So anda kena cek balik. Bermaksud sini ialah
Anda hanya perlu berkawan dengan pemilik akaun Facebook yang sama minat bidang awak. Tengok pilihan dia tentang apa. Contoh saya sendiri bidang kesihatan perut. Saya banyak minta berkawan dengan orang-orang yang join FB group masalah gastrik. Saya join. FB masalah semelit, saya join FB group. So saya minta berkawan member dalam FB group masalah perut, masalah gastrik tu, saya minta berkawan macam tu. So perlu masa lah. Perlu masa. That's why saya punya member tak ramai. Sebab saya cukup memilih. Walaupun ramai yang request nak friend saya tengok pilih saya tak betul, ada yang fake, ada yang tak bermanfaat, ada tak aktif, saya tak akan confirm berfriend dengan dia. Alright? Dah panjang ni, 7 minit sebelah ya. Jumpa next FB lah. Terima kasih.